Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan bertemu lagi dalam sesi PDPR kita untuk bab yang ke-6, sambungan pada yang kemarin. Okey, dalam bab sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Okey, baik. Apa yang kita bincangkan kemarin adalah mengenai pergerakan dan pertumbuhan bagi haiwan yang rangka luar dan juga hidrostatik kan. Okay, baik. Ini apa yang kita akan bincangkan. Okey, masih lagi yang sama, sokongan, pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Okey, hasil pembelajaran kita hari ni apa? Menghuraikan fungsi rangka dalam bagi haiwan. Kemarin kita dah bincang fungsi rangka luar bagi haiwan. Ini fungsi rangka dalam bagi haiwan. Mencerakinkan sistem rangka manusia. Kita nak tengok sistem rangka manusia. Okey, menjalankan eksperimen untuk membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Dan ni kita tak buatlah eksperimen, cuma kita akan belajar secara teori lah. Okay. Dan menghubung kait sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Okay. Kita hari ni ada 4 hasil pembelajaran yang kita perlu capai. Okay, baik. Okay. Fungsi rangka dalam haiwan. Kalau tengok fungsi rangka dalam haiwan, untuk haiwan apa? Apa beza dia dengan rangka luar? Okay, rangka dalam biasanya bukan semua haiwan yang ada rangka dalam adalah vertebrata ataupun haiwan yang bertulang belakang. Bagi haiwan yang tidak bertulang belakang, kebanyakannya rangka luar. Okey, bagi haiwan yang rangka dalam biasanya adalah haiwan yang bertulang belakang ataupun vertebrata. Okey, haiwan vertebrata yang mempunyai rangka dalam terbagi kepada haiwan vertebrata darat, haiwan vertebrata akuatik dan burung. Okey, ada 3 jenis haiwan yang mempunyai rangka dalam. Sama ada dia duduk di darat ataupun akuatik, laut ataupun sungai, dan yang 3 burung yang berterbangan. Okey, rangka haiwan-haiwan ini berbeza mengikut habitat vertebrata. Okay, Allah ciptakan haiwan-haiwan ini berbeza mengikut di mana dia duduk. Kalau dia duduk di darat, macam ini bentuk rangka dalam dia. Kalau dia duduk di laut, macam ini bentuk rangka dalam dia. Dan kalau dia duduk di berterbangan ataupun di udara, macam inilah bentuk rangka dalam dia. Okey, so Allah jadikan dia ada berbeza supaya boleh hidup dalam keadaan-keadaan yang mereka hidup. Okey. Okey, haiwan vertebrata darat. Ini contoh gambar gajah lah. Apa yang kamu nampak? Secara umumnya vertebrata mesti ada tulang belakang. Okey, berkaki ya. Dia tak ada tangan manusia saja. Ada tengkorak, tu maksud dia. Okey, kita tengok. Haiwan vertebrata darat memerlukan rangka yang kuat dan tegar untuk menyokong badan. Nampak tak? Pasal apa? Sebab rangka dia penting sebab dia nak tampung berat badan dia yang duduk di atas. Okey, kaki dia di bawah, so dia nak kena tampung berat badan di atas. Faham tak? Kita dia memerlukan rangka yang kuat dan tegar, kemas, tegak macam tu. Baru dia boleh menyokong berat badan dia. Okey, haiwan-haiwan ini mempunyai rangka yang besar dan sepadan dengan saiz badan. Biasanya haiwan-haiwan yang duduk di darat ni dia ada rangka yang besar. Dia rangka dah besar, sepadanlah dengan saiz badan dia. Kalau dia rangka dia kecil, badan dia besar, pakai tak berjalan kawan tu mengesot lah. Okey. Okay. Berat badan vertebrata daratan disokong terutamanya oleh lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis. Okey, lengkungan pelvis di bahagian paha ni. Pectoral di bahagian, kalau kita kata manusia di bahu lah. Okey, pectoral di sini. Biasanya di bahagian kaki depan. Okey, tak. Kita akan kenalan. Seekor gajah memerlukan lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis yang kuat untuk menyokong berat badannya. Okey, so gajah ni sebab berat badan dia terlalu berat, boleh pergi sampai 3000 tan, 3000 kilo, 3 tan lah, 3 tan ataupun 3000 kilogram hingga lebih, mungkin lebih. Okey, dia memerlukan lengkungan pelvis dan lengkungan pectoral, lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis yang kuat supaya berat badan dia dapat disokong. Okey, kedua-dua lengkungan ini bersendi dengan kaki. Kedua-duanya bersendi dengan kaki. Kita tengok lah. Okey, baik. Okey, pectoral yang saya cakap tadi, ni lengkungan di sini. Okey, ni lengkungan pelvis. Dua-dua ni kena kuat. Sebab apa? Dia nak menyokong seluruh berat badan dia, yang mana dipegang oleh kaki. Kaki belakang dia ada lengkungan pelvis,
Di depan dia ada lengkungan pectoral. Okey, selain daripada tu, tulang belakang haiwan darat yang berkaki 4 seperti kuda dan unta dan kuda melengkung ke atas atau ke bawah. Okey. Tulang belakang biasanya bagi haiwan berkaki 4. Haiwan darat seperti unta dan kuda. Okey. Tulang belakang dia melengkung. Sama ke atas atau ke bawah. Kalau unta dia ke atas kan. Ini dia ke bawah kan. Dia lengkung macam tu. Curve. Ni curve ke atas. Okey. Kedua keadaan ini memberikan sokongan lebih kuat kepada otot-otot yang melekat dengan tulang belakang. Okey. Pasal apa lengkung ni penting? Sebab haiwan ni dia ada otot-otot yang nak bagi sokongan tu pada otot-otot yang lekat dekat tulang belakang dia. Dia ada otot dia ni. Otot. Ni macam manusia. Okey. Ni otot tulang. Tulang ni dia ada otot-otot yang melekat. Okey. Keadaan melengkung membolehkan tulang belakang untuk menahan gaya graviti yang bertindak pada haiwan itu. Okey. So pasal apa? Pasal tulang belakang ni dia melengkung supaya apa? Supaya dia boleh menahan daya graviti yang bagi pada haiwan. Tuhan jadikan tu ada sebab tu. So saintis kaji sebab nak menahan daya graviti. Okey, sebab kuda jenis berlari, unta ni jenis macam mana? Jadi dia ada sebab dia. Pasal apa? Unta dia punya tulang belakang melengkung ke atas, kuda lengkung ke bawah. Lembu lengkung ke bawah tapi dia ada satu bonjol kan. Okey. Kambing dia setiap menatang tu ada. Kalau kamu tengok sebab tu gitulah. Okey. Kita tengok pula haiwan vertebrata akuatik ataupun haiwan vertebrata yang duduk dalam air. Sama ada ikan, ikan paus ke, ikan kecil ke, semua haiwan tu dia ada tulang belakang lah. Okey, haiwan vertebrata akuatik mempunyai rangka dalam lebih kecil berbanding dengan badannya. Faham tak? Tadi kalau kata haiwan vertebrata darat dia ada rangka yang besar, rangka dalam lebih besar daripada badan. Sebab dia nak tampung berat badan. Tapi haiwan vertebrata akuatik dia ada rangka yang kecil berbanding berat badannya. Berbanding badan dia. Lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis haiwan akuatik adalah kecil dan lemah. Ya Allah jadikan binatang yang duduk dalam laut atau dalam air, lengkungan pectoral dia dan lengkungan pelvis dia kecil dan lemah. Ada sebab dia. Kita tengok. Haiwan vertebrata akuatik seperti ikan paus boleh membesar lebih daripada rangka dia. Kalau tengok ikan paus, rangka dia tak besar mana, tapi dia punya saiz badan dia boleh membesar lebih daripada rangka badan sebenar dia. Hal ini demikian kerana berat badan haiwan akuatik disokong oleh daya apungan air. Okey, tadi haiwan darat dia perlu menahan daya graviti, betul? Tapi untuk haiwan akuatik, badan dia yang besar menyebabkan dia boleh terapung. Dia ditakung oleh apa? Daya apungan air. Sebab tu Allah jadikan haiwan laut dan haiwan darat, air ni ataupun haiwan laut ni dia boleh terapung. Dia boleh terapung, rangka dia tak perlu besar dan tak perlu kuat. Faham tak? Okay, baik. Cuba tengok lengkungan pelvis dia kecil je. Pectoral dia pun kecil saja. Tulang belakang dia. Dan dia punya rangka dia peringkas, tak sepadat gajah tadi. Sebab apa? Sebab badan dia boleh besar berkali ganda berbanding rangka dia. Sebab badan dia dah ada disokong oleh lengkungan lengkungan disokong oleh daya apungan air. Kita tengok pasal apa badan dia besar, supaya sebab apa Tuhan jadikan haiwan laut ni dia boleh terapung dalam air. Baik. Kita tengok burung pula bagi haiwan yang boleh berterbangan. Burung mempunyai struktur tulang yang beradaptasi untuk terbang. Tuhan jadikan burung-burung ni dia ada tulang yang beradaptasi untuk terbang, yang boleh terbang. Beradaptasi tu boleh lah. Tulang sternum atau tulang dada dia, burung yang pipih. Maksudnya dia tulang burung tu dia pipih, dia nipis. Dia menipis dan luas berfungsi. Dia pipih tapi dia luas. Sebagai tempat pelekatan otot untuk penerbangan. Kita tengok macam mana tulang dia. Tulang-tulang burung ini juga berongga dan ringan. Sebabkan dia nak kena terbang, jadi Tuhan jadikan tulang-tulang burung ni dia berongga. Dah berongga, ringan pula. Sebab apa? Sebab dia nak terbang. Kalau kata berat macam gajah, tak terbang burung ni.
Sebab tu kalau tengok burung unta, Tuhan jadikan berat. Bila berat dia nak terbang tak boleh. Sebab burung yang boleh terbang ni, tulang dia berongga dan ringan. Selain itu, saiz tengkorak burung juga adalah kecil berbanding tengkorak haiwan lain. Tujuannya untuk memudahkan burung terbang. Tengkorak burung ni dia kecil. Ni tengkorak. Kepala lah kita kata. Tulang kepala dia tu kecil. Kalau tulang binatang lain dia besar. Kepala dia. Kenapa apa? Sebab burung nak kena terbang. Allah jadikan macam tu sebab dia nak bagi burung ni terbang. Subhanallah, Masya Allah, hebat. Okey, tengok burung lah. Ni tulang sternum dia. Dia nipis, kalau tengok bahagian depan, dia jadi nipis saja macam pisau. Tapi dia luas. Ni luas, tapi depan dia nipis. Pipis macam ni. Pipis tu pipis. Dan dia luas. Tapi dia kalau tengok pada melintang dia luas. Tengok ke depan dia menipis je macam pisau. Sebab apa? Sebab dia nak bagi lekat otot-otot untuk penerbangan dia. Dan kepala dia, tengkorak dia kecil. Supaya dia boleh terbang. Tulang dia ringan dan berongga. Ingat, ini untuk burung. Okey. Kita pergi pada kita lah. Sebagai kita. Sistem rangka manusia. Apa beza dengan haiwan dengan darat tadi? Manusia bukanlah haiwan ekotik kan? Dan juga bukanlah burung. Dan manusia ni Allah jadikan special. 2 kaki, 2 tangan. Tengok. Sebab tu Allah jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Jadi tengok apa yang kelebihan dia. Rangka manusia terdiri daripada 206 tulang yang pelbagai saiz dan bentuk. Pelbagai saiz dan bentuk. Rangka manusia boleh dibahagikan kepada 2. Itu rangka paksi dan rangka appendage. Kita ada 2 bahagian rangka paksi dan rangka appendage. Rangka paksi terdiri daripada tengkorak, turus vertebrata tulang belakang, sternum dan tulang rusuk. Ni sternum bahagian depan ni dan tulang rusuk. Tengkorak, turus vertebrata atau tulang belakang, sternum bahagian depan tulang ni dan tulang rusuk. Kita tengoklah. Rangka appendage terdiri daripada lengkungan pectoral, ni lengkungan pectoral, lengkungan tulang tangan, lengkungan pelvis, ni pelvis, lengkungan pelvis dan juga tulang kaki. 2 paksi. Yang tadi tengkorak untuk rangka paksi, turus vertebrata tulang belakang, sternum tulang depan, depan dada dan tulang rusuk. Tengkorak rangka paksi. Tengkorak manusia terdiri daripada 2 bahagian, iaitu tulang kranium, tulang kranium dan tulang muka. Tulang kranium berfungsi melindungi otak dan tulang muka berfungsi memberi bentuk asas rangka muka dan juga menyokong gigi. Tengok, Tuhan jadikan 2 tulang kat tengkorak yang besar. Satu kranium. Dia lindung otak kita daripada kerosakan ke apa. Dan kedua, tulang muka. Yang mana dia bagi bentuk muka kita. Asas muka kita. Dan menyokong gigi-gigi kita. Dia ada rahang dan sebagainya lah. Bila dia ada tulang muka, kita boleh ada bentuk muka yang berbeza atau asas muka kita yang berbeza. Baik. Vertebrata, turus vertebrata. Ini untuk paksi dulu . Turus vertebrata terdiri daripada 33 ruas tulang kecil atau vertebra. Ini tulang belakang badangan depan. Badangan sisi dia melengkung macam ni. Dia ada 33 ruas. Ni 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 33 ruas. Tulang-tulang ini bersama akan membentuk satu turus yang kuat dan boleh melentur. Tulang belakang kita kan boleh melentur, kita boleh ke depan, ke belakang semua tu. Sebab dia ada tulang yang bersambung-sambung. Dia tak boleh jadi sebatang. Kalau sebatang kita tak boleh nak bergerak macam tu. Tuhan jadikan dia tulang kecil-kecil yang boleh bersambung-sambung. Turus vertebra ini mempunyai satu fungsi yang amat penting, iaitu melindungi saraf tunjang. Dalam tulang belakang kita ni ada saraf tunjang. Ada saraf tunjang yang dilindungi dalam tulang belakang kita. Tu fungsi utama dia. Kalau kita bocok dan rosak, kita akan jadi lumpuh lah. Baik. Rusuk manusia. Dan sternum tengok. Tadi saya kata tulang belakang bahagian belakang. Yang depan ni dipanggil sternum. Sternum, tulang depan, tulang dada ni. Rusuk manusia terdiri daripada 12 pasang tulang rusuk yang bersendi dengan vertebra thorax di bahagian belakang. Kita ada 12 pasang. 12 pasang yang bersendi, maksudnya dia bersambung dengan vertebra thorax ataupun kita kata bersambung dengan tulang belakang lah. 7 pasang tulang rusuk bersendi dengan sternum secara terus. 7
sambung terus dengan sternum. Okey. Dan 3 tulang rusuk lagi bersambung secara tidak langsung oleh rawan. Okey. 3 lagi. 7 pasang. Okay, kita ada 12 pasang kan? 12 sebenarnya 24 tulang. 7 pasang. Okey, bersambung terus. Ni 1 2 3 sampai 7 ni. Okey, 1 2 3 4 sampai 7 dia bersambung terus. Okey, dengan sternum. Tapi 2 pasang tiga tulang rusuk lagi dia tak sambung. Okey, dia tidak bersambung langsung. Tidak langsung oleh rawan. Okey, dia bersambung tidak langsung oleh rawan ni. 7 sambung. Okey, lagi 3 ni dia ada rawan, tulang lembut dia. 8 9 10 11 ni. 2 pasang terakhir, okey, 11 dengan 12 ni dia tak tersambung. Tergantung bebas. Okey, sternum tujuan untuk apa? Sternum dan tulang rusuk ni berfungsi melindungi organ utama, iaitu jantung dan paru-paru kita. Allah jadikan tulang sternum dan tulang rusuk yang tulang macam sangkak ni nak lindung kita paru-paru yang besar dan juga jantung di sebelah kiri kita. Allah jadikan. Hebat. Okey. Tulang appendage. Tadi tulang paksi, rangka appendage. Tadi rangka paksi. Okay, rangka appendage ada lengkungan pectoral. Okay. Terdapat sepasang lengkungan pectoral di bahagian badan manusia. Kat mana ni? Ni bahu. Yang bahu, atas ni clavicle. Orang Melayu panggil tulang, kalau saya tak ingat tulang apa panggil ya? Belikat. Tulang belikat sini. Okey, kita ada scapula. Ni sini bahagian tulang belakang bahu ni scapula. Okey, dan sini adalah lengkungan. Lengkungan pectoral ini menghubungkan tulang tangan dengan rangka paksi. Okey, ini lengkungan pectoral bahagian ni semua ni dia bergabung, dia sambung dengan tangan dan juga dengan rangka paksi kita, tulang belakang. Okey, lengkungan pectoral ini terdiri daripada tulang clavicle, saya cerita tadi tulang clavicle dan tulang scapula. Okey, bahagian belakang ni kan kalau bukan macam lebar sikit lah, tu scapula nama. Okey, tulang tangan. Tulang tangan terdiri daripada humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus, falang. Namanya slow. Humerus ni tulang panjang dekat tangan ke, okay, daripada bahu ke siku. Humerus. Okey, hujung humerus kat sini dia bulat. Sebab apa? Dia berbentuk bulat, bersendi dengan lengkungan pectoral. Dia bersendi dengan lengkungan pectoral yang ada clavicle dengan ni tadi. Okey. Kemudian hujung humerus sebelah bawah dia bersendi dengan radius dan ulna yang disambungkan di siku. Radius dan ulna pula ni, radius, ulna, dia bergabung pula, okey, ataupun dia bersendi pula dengan tulang carpus. Carpus ni pergelangan tangan. Okey, membentuk pergelangan tangan. Tulang metacarpus, okey, tulang metacarpus membentuk tapak tangan dan bersendi dengan tulang carpus. Ni metacarpus. Okey, ni metacarpus tapak tangan ni. Dia bergabung bersendi dengan metacarpus dekat kawasan pergelangan tangan. Falang pula membentuk jari-jari yang bersendi. Kita ada jari bersendi. 2 3. Allah hebat. Dah. Tuhan jadi dia bersendi dengan tulang metacarpus. So, kita jari-jari ni pula bersendi pula dengan metacarpus tapak tangan ni, dan dia sendiri pun falang ni bersendi-sendi, dia tulang bersendi. Sebab ni. Okay. Tulang pelvis ataupun lengkungan pelvis ini bersendi dengan rangka paksi. Lengkungan pelvis kita panggil tulang punggung lah. Okey, dia membentuk sepasang tulang punggung. Okey, lengkungan pelvis menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan organ pembiakan. Okey, kat sini sangat penting sebab dia lah tempat menyokong berat badan kita. Sebab tu kalau kamu tengok orang yang pernah jatuh dan rosak demi tulang punggung, dia tak boleh jalan, dia akan lumpuh. Dan di sini juga tak boleh pecah. Kalau pecah, pundi kencing dia akan rosak, organ pembiakan dia pun tidak berfungsi. So kat sini tempat melindungi berat badan, melindungi pundi kencing dan organ pembiakan. Itu lengkungan pelvis. Okey, tulang kaki. Tulang kaki. Dia terdiri daripada femur, tibia, fibula, tarsus, metatarsus dan falang. Ujung tulang femur
membentuk tulang bersendi dengan lengkungan pelvis. Okey, ni femur ataupun tulang paha. Tulang paha dia adalah satu lengkungan kat sini. Dia ada berbentuk sendi bulat yang mana dia bersendi dengan kita punya lengkungan pelvis ataupun tulang punggung. Okey. Di tengah-tengah tu, okey, dia ada bersendi dengan tulang tibia dan fibula. Okey. Tibia dan fibula ni tulang betis. Okey, kalau kita tengok betis keting yang kecil ni, ni yang besar ni tulang betis besar. Okey. Dia bersambung kat mana? Dia bersendi atau berligamen dengan patella, tulang lutut. Okey. Hujung tulang tibia dan fibula bersendi dengan tulang tarsus, iaitu tulang pergelangan kaki. Tulang tarsus pula bersendi dengan tulang metatarsus. Nah dia. Okey. Karsus tapak tangan, tarsus tapak kaki, pergelangan kaki. Metatarsus membentuk tapak kaki. Tapak kaki kita Dan metatarsus pula bersendi dengan tulang falang ataupun tulang jari kaki yang bersendi. Kita tengok jari kaki pun ada sendi-sendi dia kan? 1 2 1 2 1 2. Yang ibu jari je satu. Dia bersendi. Dan dia bersendi dengan bersendi ni maksudnya disambung. Dia ada sendi-sendi okey yang bersambung dengan metatarsus atau tapak kaki. Okey, boleh ya? Tak apa, yang ni kamu kena baca banyak, kamu ingatlah. Okey. Itu tulang manusia. Jadi sekarang kita nak bincang pula. Membandingkan kekuatan tulang yang padat dengan tulang yang berongga. Kalau kita fikir balik, tulang yang padat tadi untuk haiwan yang berada di darat. Untuk haiwan yang tulang berongga dah ringan untuk haiwan yang berterbangan, burung. Okay. Vertebrata darat mempunyai tulang besar, padat dan kuat. Okay, tulang haiwan yang bertulang belakang yang duduk di darat, gajah, dia ada tulang yang besar, padat dan kuat. Hal demikian kerana keseluruhan berat badannya disokong oleh rangka dalam. Sebab apa? Sebab haiwan darat ni dia perlu rangka dalam dia kena sokong berat badan. Okey, faham tak? Sebab berat badan dia besar. Jadi berat badan dia besar lah kan? Sampai 3,000 kilo, 5,000 kilo. Jadi tulang-tulang dia kena padat, kena besar, kena kuat. Allah buat macam ni. Burung pula dia kena ada tulang berongga dah ringan. Sebab apa? Sebab dia nak kena terbang. Kalau tulang dia berat, jenuh naik. Sebab tu kalau terbang, okey, dia berongga. Dan dia punya rangka dia pun ringan. Sebab apa nak boleh terbang? Kalau rangka berat macam kapal, pakai tak terbang tau. Faham tak? Okey, tulang berongga mempunyai beberapa kelebihan. Okey, tulang berongga ni ada beberapa kelebihan. Tulang-tulang burung ni kan. Yang pertama, ringan dan kuat. Okey, tulang berongga ni walaupun dia ringan tapi dia kuat. Okay. Membenarkan vertebrata bergerak dengan lebih cepat. Okay. So burung kena terbang laju kan? Sebab apa? Sebab tulang dia berongga, ringan pula. Memerlukan kalsium dan fosforus yang kurang. Jadi pemakanan dia pun tak perlukan kalsium yang tinggi. Okay. Bila kalsium dia tak tinggi, jadi dia boleh tulang dia berongga kan? Okey. Sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Kita nak tengok pula sistem sokongan-sokongan ni dengan faktor kestabilan dia. Kita pasal dua kaki, kuda belang pasal 4 kaki, gajah gajah pasal 4 kaki, buaya pasal 4 kaki, pasal pada jenis menerak, maknanya jenis merangkak. Kita tengok. Sistem sokongan yang baik membolehkan sesuatu haiwan itu bergerak dengan lancar dan cekap. Allah jadikan setiap satu benda, setiap satu kehidupan, setiap satu hidupan dan benda hidup untuk hidup ni, yang benda hidup ni terutamanya Kenapa Tuhan bagi dia macam tu dan macam tu? Sebab nak bagi dia mudah bergerak, mudah cari makan. Kestabilan satu haiwan berbeza mengikut titik keseimbangan pada sistem sokongan haiwan tersebut. Haiwan ni dia stabil ikut dia punya titik keseimbangan dia. Manusia stabil macam apa? Pasal apa 2 kaki? Cuba kamu fikir. Kamu tengok kambing, kamu beranak kan? Rebau kat kampung kamu beranak. Dia keluar berapa kaki? 4 kaki. Dia boleh jalan terus tak? Boleh kan? Manusia keluar berapa kaki? Dia keluar kot kepala dulu. Tapi dia keluar boleh jalan tak? 2 kaki. Paling cepat dia boleh jalan 9 bulan. Baru boleh lah baby tu boleh jalan. Kan? Binatang tu keluar tu boleh jalan. Sebab apa? Sebab titik keseimbangan dia. Manusia kena berlatih.
baru boleh jalan lah. Latih pun kat 9 bulan, 10 bulan, kadang-kadang sampai setahun baru boleh jalan. Tapi haiwan tak kelok-kelok berjalan sebab dia ada titik keseimbangan. Lepas tu Tuhan jadikan sebab dia tak ada akal, tak boleh bercakap, jadi dia kena cari makan sendiri. Jadi Tuhan bagi dia kelok-kelok terus berjalan cari makan. Tu hebat. Okey. Tengok. Pusat graviti. Pusat graviti menunjuk kepada titik keseimbangan satu sistem sokongan atau objek. Kita tengok manusia ni. Ni titik keseimbangan kita di tengah ni. Bila kita bergerak ni, titik keseimbangan kita di tengah ni. Ke bawah. Okey, titik keseimbangan ialah titik keseluruhan berat sistem sokongan atau objek itu bertindak untuk mengimbangi kedudukan sistem sokongan atau objek tersebut. Okey. Titik keseimbangan ni penting untuk apa? Dia titik keseluruhan berat. Titik keseluruhan berat sistem sokongan tu atau objek itu bertindak mengimbangi untuk dia seimbang. Okey, sistem sokongan atau objek tersebut. Okey. Kedudukan pusat graviti memainkan peranan penting kepada haiwan. Okey, kedudukan pusat graviti itu penting. Kat mana kalau tengok kat jirafah ni? Kat mana? Kalau kita tengok buaya kat mana? Sebab dia memainkan peranan. Secara umumnya, haiwan yang mempunyai pusat graviti yang rendah lebih stabil daripada haiwan yang mempunyai pusat graviti yang tinggi. Kita tengok buaya dengan jirafah, mana titik keseimbangan yang tinggi? Jirafah lah kan? Pusat keseimbangan dia, pusat graviti dia. Tapi buaya rendah saja. Bila rendah dia lebih stabil. Sebagai contoh, jirafah kurang stabil semasa berdiri kerana pusat graviti yang tinggi berbanding kura-kura dan buaya yang stabil secara semula jadi kerana pusat graviti yang rendah. Faham tak? Okay. Faktor yang mempengaruhi kestabilan satu objek. Yang pertama, pusat graviti. P lebih stabil daripada Q. Sebab apa? P mempunyai pusat graviti yang rendah. Q mempunyai pusat graviti yang tinggi. Jadi P lebih stabil. Yang kedua, luas kangkang ataupun luas tapak. Haiwan kalau kamu tengok masa dia nak makan, jirafah ke kambing ke lembu apa dia buat? Dia akan kangkang luas sikit. Supaya apa? Supaya dia lebih stabil. Kalau dia kecilkan tapak ruang tapak kaki dia, apa jadi? Tengah-tengah bongkok nak makan pakai terbalik gitu. Sebab tu R lebih stabil daripada S sebab luas tapak lebih tinggi berbanding luas tapak S. Boleh faham macam tu? Macam manusia lah. Kita nak buat satu benda kan, kita nak buat setaman, kita kena kangkang kaki. Kalau buat kapit kaki kita terbalik. Faham tak? Macam tu. Okey. Tengok. Tengok tadi. Jirafah nak minum, kalau dia kapit kaki apa jadi? Pakai terbenam gitu ke. Pakai tak bangun kawan ni duduk berenang layak. So dia kena kangkang kaki depan dia supaya dia lebih stabil untuk dia menayak. Okay? Kita tengok antara cabaran yang dihadapi oleh haiwan yang tinggi adalah untuk mengekalkan stabilan semasa menjalani kehidupan seharian. Sebagai contoh, jirafah yang tinggi menghadapi kesukaran untuk minum air berbanding haiwan yang lain. Pada kita nampak dia sukar lah. Tapi Allah jadikan dia sunnatullah dia. Okay? Bagi mengatasi masalah ini, jirafah terpaksa menambah luas tapak sistem sokongan dengan mengangkang kaki dia. Ni dia tak terpaksa pun, memang dia akan buat. Sebab memang Allah jadikan dia macam tu. Okay, secara tidak langsung sebelum jadi, dia akan kangkang kaki dia. Tak ada lagi jirafah pipi kapit kaki pipi minum air. Mohong, tak ada. Kalau ada, abang cari gambar tunjuk. Confirm jirafah terbalik. Okay, binatang-binatang empat kaki ni bila dia nak tunduk, dia akan kangkang kaki depan dia. Supaya dia apa? Supaya dia lebih stabil. Nak tengok bulldozer, kamu tengok bulldozer. Itu antara kajian-kajian manusia tu. Okay, bulldozer bila dia nak korek tanah kan, bila dia duduk tempat tu, dia akan kangkangkan tapak dia. Supaya dia stabil. Bila stabil, baru dia boleh buat kerja. Samalah. Okay, tindakan ini juga dapat merendahkan pusat graviti jirafah supaya tidak mudah tumbang. Sebab tu kalau tengok jirafah ni, tidak mudah tumbang sebab bila dia kangkang. Sebab tu kalau kamu tengok lembu, bila nak kena sembelih, dekat air haji ni, kita tengok, bila nak kena sembelih, orang tarik tak jatuh-jatuh, tak rebah-rebah, sampailah orang ikat kaki dia kan. Orang ikat kaki dia bagi rapat, baru dia terbah. Sebab apa? Sebab lembu tahu, kalau dia kapit kaki dia terbah lagi. Dia nak melawan tu, dia kangkang lah. Kalau kita pun tarik, tak payah. Sebab pusat graviti dia direndahkan. Bila pusat graviti dia direndahkan, payah nak jatuh. Sebab tu orang kena terjadi lagi. Buat apa? Ikat kaki dia bagi dia terbalik. Tidak rapat kaki terbalik kawan. Tak perlu nak pergi tackle dia, tak payah. Ikat kaki dia terbalik ya. Itu. Okay. Keadaan juga keadaan sama juga dihadapi oleh kangaroo. Kangaroo dua kaki nah. Kerana kangaroo
melompat dan berdiri menggunakan dua kaki belakang. Kaki hadapan kangaroo tidak digunakan untuk berdiri. Kaki kangaroo, dia bukan tangan, kaki ya. Kaki kangaroo depan dia tak guna untuk berdiri. Dan ini menyebabkan kangaroo menjadi tidak stabil dan mudah tumbang ketika tidak bergerak. Kita nampak macam kangaroo macam nak tumbang. Tak pun, Tuhan jadikan dia dah ada sebab. Kat mana? Ekor dia. Okey. Bagi mengatasi masalah ini, kangaroo menggunakan ekornya sebagai sistem sokongan bagi mengelakkannya daripada tumbang. Sebab tu kalau tengok kangaroo, kalau dia lari nampak laju lah. Tapi bila dia berdiri nampak macam nak terbalik kalau dia guna dua kaki. Tapi biasanya kangaroo bila dia nak berdiri saja, dia akan guna ekor dia yang kuat. Ekor dia ni akan menahan, jadi akan jadi tiga kaki. Tiga, seolah-olah tiga kaki ya. Kalau dia nak tendang pun dia guna ekor, tendang orang je. Penggunaan ekor sebagai tongkat ini menambah luas tapak kangaroo ketika tidak bergerak. So kangaroo ni dia akan guna ekor yang kuat ni sebagai tongkat dia supaya dia lebih stabil. Kan? Mana? Panjang ni. Okey, baik. Apa? Kamu boleh cari dalam video cara macam mana kangaroo berdiri ke, zirafah cara makan, kamu boleh tengok dalam YouTube, cari. Okey, supaya tak panjang lah saya masuk dalam video ni, jadi panjang pula nanti. Saya ingat kamu boleh faham kot, senang saja. Macam mana sistem rangka dalam bagi haiwan vertebrata, darat, aquatic dan burung, serta rangka manusia lah. Itu saja perbincangan kita hari ni. Diharapkan kamu boleh faham. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada sesi PDPR yang minggu depan. Baik, setakat ini saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.